pengajian pagi ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashabil izam syawlahum Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tak apa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadadul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi hasanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. Ba'da billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikenaki oleh Allah Taala akan kebajikan, yang saya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Alhamdulillah. Saya hormati semua sahabat-sahabat yang hadir, kegiatan puasa yang hadir, seluruhnya sidang jemaah muslimin yang sembilan. Alhamdulillah. Kita panjatkan budi dan syukur kepada Allah Taala kerana dapat bersama sekali lagi pada pagi ini. Dan pagi ini sebelum kita baca soal jawab agama, kita melihat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa an Sahlin ibnu Sa'din as-Sa'adi radhiyallahu ta'ala anhu anna imra'atan ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biburdatin mansujatin faqalat nasajtuha biyadiyya liaksuwakaha fa akhzaha Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha fa akhazaha Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha fa kharaja ilaina wa innaha izaruhu faqala fulan uksuniha ma ahsanaha faqama na'am fajalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisi summa raja'a fatawaha summa arsala ilaiha faqala lahu qaum ma ahsanta labisaha Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha summa sa'altahu wa alimta annahu la yaruddu sa'ilan wa qala inni wallah ma sa'altuhu li albisaha innama sa'altuhu litakunu kafani inni wallah ma sa'altuhu li bisaha wa inna ma sa'altuhu litakuna kafani. Faqala Sahlun
Fakanat kafanahu. Fakanat kafanahu. Rawahul Bukhari. Baik, hadis ini terima daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'adi radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini terima daripada Sa'al bin Sa'ad As-Sa'adi radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Sa'ad? Anna imra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi budatin mansujatin. Sesungguhnya ada seorang perempuan telah datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi budatin mansujatin, dengan sehelai selendang yang baru selesai ditenun. Ada seorang perempuan datang kepada baginda Rasulullah dengan sehelai selendang yang baru ditenun. Faqalat, maka berkatalah perempuan itu, nasajtuha biyadayya liaksunaha. Dia kata lalu dia kata, ya Rasulullah, selendang ini sengaja aku tenun dengan kedua tanganku untuk saya hadiahkan kepada engkau, ya Rasulullah, supaya engkau memakainya. Nasajtuha biyadayya liaksuna kaha. Aku tenun selendang ini dengan tangan aku. Mana dengan tangan dia buat sendirilah maksudnya. Supaya dia nak bagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya Rasulullah memakai selendang tadilah, macam tu. Fa akhazaha Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Lalu baginda Rasulullah SAW pun mengambil selendang tadi, dengan keadaan berhajat kepadanya. Nabi pun ambil selendang tu, dan Nabi pun memang berhajat kepada selendang lah, muhtajan ilaiha. Fa kharaja ilaina wa innaha izaruhu. Kemudian bila Nabi telah menerima selendang tadi, Nabi pun keluar berjumpa dengan kami, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nabi keluar jumpa dengan para sahabat. Wa innaha izaruhu, dan sesungguhnya selendang itu merupakan selendang yang Nabi sukalah. Setelah itu lalu Nabi SAW menemui kami dan memakainya sebagai sehelai kain. Dan Nabi tertariklah dengan, Nabi pun sukalah dengan kain tadi. Faqala fulan, kemudian berkatalah si fulan, uksuniha ma ahsanaha. Tiba-tiba ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, alangkah indahnya kain ini, berikanlah kepadaku. Uksuniha ma ahsanaha. Ya Rasulullah, alangkah indahnya pakaian ni, izar ini, selendang ini, kalau macam tu beri kepada aku, ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah SAW pun berkata, ya saya akan bagilah kat kau. Fajalasa Nabi SAW di majlisi. Kemudian Nabi SAW pun duduk dalam majlis tadi bersama dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian Nabi pun pergi ke rumah baginda. Nabi pun balik, selesai daripada majlis dengan para sahabat, maka Nabi pun balik. Summa raja'a. Kemudian Nabi pun balik ke rumah baginda sallallahu. Bila sampai di rumah, fatawaha, maka Nabi pun melipat. Nabi lipatlah selendang tadilah. Summa arsala biha ilaiha. Kemudian Nabi mengutuskan kepada seorang sahabat untuk disampaikan selendang tadilah kepada sahabat yang minta tadilah, pada lelaki yang minta tersebut. Insya-Allah. Faqala lahu qaum, maka berkatalah bagi lelaki itu kaum ni para sahabatlah. Sahabat berkatalah kepada lelaki yang minta selendang tadi, daripada baginda Rasulullah, dan Rasulullah bagi selendang itu. Jadi setelah kejadian itu, maka berkata beberapa orang di antara kami kepada yang meminta selendang tadi, apa dia kata, ma ahsanta labisaha Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha summa sa'altahu wa alimta annahu la yaruddu sa'ilan. Sebenarnya tindakan kau meminta kain tadi
itu merupakan tindakan yang tidak baik. Dia kata sebenarnya tindakan kau tu minta kain selendang Nabi itu merupakan satu tindakan yang tak molek lah, tak bagus. Kenapa? Kerana Nabi SAW pun berhajat kepada kain itu. An-Nabiyu muhtajan ilaiha, Nabi pun berhajat kepada kain tersebut. So kenapa kau minta? Kemudian wa alimta annahu la yaruddu sa'ilan, dan kau tahu Nabi ni memang jenis orang yang tak suka menahan pemberian. Nabi ni seorang pemurah. Kamu dah tahu dah Nabi pemurah. Nabi ni pantang orang minta pada dia, dia mesti bagi. Yang kau pergi minta tu kenapa? Dah tahu Nabi ni sifat dia macam tu, so kenapa kau minta? Wa alimta annahu la yaruddu sa'ilan, dan kau tahu Nabi ni jenis orang yang pemurah, sangat pemurah. Apa je kita minta kepada dia, Nabi mesti bagikan. Gitu. Faqala, maka berkatalah lelaki itu, inni wallah ma sa'altuhu li'albisaha, innama sa'altuhu litakuna kafani. Faqala Sahlun fakanat kafanuhu. Maka lelaki itu menjawab, ini sesungguhnya aku, wallah, demi Allah, ma sa'altuhu, tiada aku minta akannya untuk aku memakaikan dia. Dia kata aku minta benda tu bukan aku nak pakai, kan? Innama sa'altuhu litakunu kafani, hanya saja aku minta itu supaya kain itu menjadi kapan aku, kain kapan. Hanya saja aku minta kain itu untuk menjadi kapan dia. Qala Sahal, kemudian Sahal pun berkata, fakanat kafanuhu, maka adalah kain itu akhirnya menjadi kapan dia. Akhirnya bila dia mati tu kan, maka kain itulah digunakan untuk mengapani akan jenazahnya. Masya-Allah. Kan? Baik, keterangan hadis ini adalah antara contoh ketinggian akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda tidak pernah menolak permintaan orang lain selama baginda mampu untuk memberikannya kepada orang yang meminta itu. Masya-Allah. Ini akhlak yang mulia ya, yang ada kepada baginda Rasulullah. Memang Nabi ini seorang yang sangat pemurah, dan Nabi ini suka memberi. Pantang aja sesiapa yang minta, Nabi bagilah selagi mana benda tu ada pada dia lah. Selagi mana benda tu ada pada Nabi, Nabi akan bagi. Tapi kalau benda tu tak ada pada Nabi, maka Nabi kemungkinan akan minta sahabat bagi. Nabi akan minta para sahabat supaya memberi, dan nanti Nabi akan mengganti pemberian sahabat itu. Contohnya si A minta pada Nabi satu benda, sedangkan pada Nabi tak ada benda tu, maka Nabi lalu menunjuk pada seorang sahabat yang lain, si B, minta supaya si B ini berikan benda yang diminta oleh si A. Bila dah bagi, nanti satu hari nanti Nabi akan mengganti semula barang yang dibagi pinjam tadi oleh si B kepada si A. Itulah akhlak yang ada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedaya upaya tuan-tuan menunaikan apa sahaja permintaan di kalangan orang ramai ataupun siapa sajalah, sahabat ke ataupun orang lain yang memerlukan kepada bantuan dan juga pertolongan. Masya-Allah. Baik. Jadi ini antara contoh akhlak ketinggian baginda Rasulullah SAW. Baginda tidak pernah menolak permintaan orang lain selama baginda mampu untuk memberikannya kepada orang peminta itu. Bahkan kadang-kadang kalau datang seorang yang meminta sedangkan Nabi SAW tidak memiliki apa-apa, maka baginda akan bersabda, ambillah dahulu barang keperluanmu itu daripada kedai Fulan bin Fulan secara bertangguh. Secara bertangguh, nanti saya akan membayar harga itu. Ini contohlah cara kaedah yang digunakan pakai oleh baginda Rasulullah SAW. So maknanya kalau ada seorang nanti minta sesuatu bantuan pada kita dan kita tak ada benda tu, jangan kita cakap minta maaf lah saya tak ada benda tu. Kita cuba usaha cari daripada sahabat yang lain,
kan, cari bantuan ke, pergi mana-mana dan sebagainya. Kita ambil barang itu secara bertangguh. Mana kalau kita dah ada duit besok kita ganti. Gitu. Kita bagi pada orang tu. Jadi kita dahulukan barang itu, serahkan pada orang yang minta tadilah. Faham kan? Gitu. Jadi ambillah dahulu barang keperluanmu daripada kedai si fulan bin si fulan secara bertangguh. Nanti saya akan membayar harganya. Dan baginda juga ada bersabda, barang siapa mati dan ia meninggalkan hutang, maka aku akan membayar hutangnya. Masya-Allah. Itu janji baginda Rasulullah SAW. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia berhutang, maka hutangnya nanti aku akan bayar. Itu kalau Nabi masih hidup dah. Kalau Nabi dah tak ada, macam mana? Kemungkinan para sahabat lah yang akan membantu membayar hutang tersebut. Dan barang siapa mati dan ia meninggalkan harta pusaka, barang siapa mati dan meninggalkan harta pusaka, maka hartanya itu adalah untuk ahli warisnya. Siapa mati dan dia meninggalkan harta pusaka, maka harta itu adalah menjadi ahli warisnya, dan warisnya yang akan membagikan secara faraid. Inilah akhlak pemimpin yang bertanggungjawab terhadap umatnya. Dia mampu melebihkan orang atas dirinya sendiri. So baginda sanggup berlapar asalkan umatnya kenyang. Masya-Allah. Ini sifat baginda Rasulullah lagi. Maknanya Nabi sanggup berlapar, yang penting umat baginda kenyang, mendapat dia punya apa yang mereka hajat. Tapi jangan berbohonglah. Kalau bohong nanti tentu Nabi pun marah. Ini memang betul-betul realiti lah. Mana orang yang minta tu memang betul-betul berhajat pada betul benda tersebut, dan dia pun tak ada barang tu yang dia berhajat. Lainlah kalau orang tu ada barang itu tapi berpura-pura tak ada barang, dia datang merayu pada kita. Ataupun mungkin dia dah ambil barang itu, tiba-tiba datang lagi kali yang kedua, kata dia belum ambil lagi. Ini satu tabiat dan kelakuan yang tak elok lah, akhlak yang keji. Dah ambil barang itu, kemudian buat balik, kemudian datang semula menyatakan dia belum ambil barang. Berpura-pura lah. Itu sebabnya kalau kita memberi sesuatu barang kepada orang lain, kita mencatat. Contohlah kita ni contohnya ditugaskan untuk mengagihkan barang keperluan dapur lah, untuk orang-orang yang berhajat. Kita sebagai orang yang dimanakan perlu mencatat, orang ni dah terima ke belum? Orang ni dah terima ke belum? Tak nak nanti kan orang tu dah terima barang tu, datang kemudian datang balik, terima lagi kali kedua. So orang lain yang memerlukan barang tu dah terdapat, sedangkan orang ni dah mengambil barang tu sebanyak 2 kali. Kan? Jadi kita nanti akan dipertanggungjawabkan jawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya kita kena telitilah. Orang ni dah terima barang ke belum? Dah terima ke belum? Gitu. Lainlah kalau barang tu memang ada lebihan. Barang tu lebihan dia banyak. Orang yang kita dah catat, orang yang akan menerima barang, contohnya 10 orang, 10 keluarga. 10 keluarga akan menerima barang itu. Bila kita dah bagi barang tu kepada 10 keluarga, dapati bahawa ada terdapat lebihan kepada barang. Barulah boleh kita bagi kepada keluarga yang kemungkinan mungkin dia terima tu mungkin tak cukup lah. Kita boleh bagilah ke dia sebab dia tak cukup. Mungkin keluarga dia besar. Sebab ada keluarga yang kecil, ada keluarga besar. Dia keluarga ni mungkin, yang keluarga ni anaknya mungkin 1 orang 2 orang je. Yang ini anaknya 10 orang. Jadi tak salah kalau kita bagi dia lebih pada dia. Yang penting orang yang sepatutnya menerima tadi semua dah dapat dah. Semua dah dapat. Jadi kita bagi lebih lah sebab ada lebihan. Macam tu. Baik. Baginda sanggup lapar asalkan umatnya kenyang. Baginda sanggup menderita asalkan umatnya bahagia. Jadi baginda sangat sayang kepada kita, lebih dari kita sayang kepada diri kita sendiri. Nampak? Itu sifat yang akhlak yang baik pada Rasulullah. Nabi ini dia suka pada umatnya, sayang pada umatnya. Melebihi sayang diri kita terhadap diri kita sendiri.
Itu sebabnya naklah kita menyatakan cinta dan kasih sayang kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita memperbanyakkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat Allah Taala sentiasa terjujur kan untuk baginda, disyukuri untuk baginda dan untuk para sahabat dan pengikut-pengikut baginda sehinggalah kepada akhir zaman, insya-Allah. Jadi ini tuan-tuan, ini merupakan hadis yang sangat pentinglah. Hadis ini dia ada perserupaan dengan hadis yang sebelum ini. Tapi hadis yang sebelum ini lelaki itu dia merampas selendang yang ada pada Nabi. Saya pernah ceritakan sebelum ni kan. Nabi dia ada satu selendang yang Nabi pakai. Tiba-tiba ada seorang lelaki Arab Badui, dia merampas selendang tu sehingga berbekas leher baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bagi juga. Kan Nabi bagi juga barang yang dirampas itu. Barang yang dia tarik itu, selendang tarik lelaki itu, Nabi bagi juga pada orang itu. Kan yang ini berlainan sedikit. Berlainan sedikit. Dia cerita selendang juga. Yang sebelum ni cerita selendang juga. Yang ini pun cerita selendang. Tapi jalan cerita ni agak berbezalah dengan sebelum ini. Di mana jalan cerita ni ada seorang wanita tadi, dia menenun sendiri selendang itu. Dia dibagi pada Rasulullah, dan Nabi pun jenis orang yang berhajat kepada benda itulah. Dan Nabi pun bawa keluar jumpa para sahabat. Tiba-tiba ada seorang lelaki tadi yang minta kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, cantiknya selendang tu, boleh tak bagi kat saya?" Bila Nabi dah bagi benda tu, sahabat pun macam orang kata sindirlah macam tu. Kau dah tahu Nabi ni seorang yang pemurah, kenapa engkau minta? Memang dia bagi punya, confirm bagi. Masalahnya kalau Nabi bagi kat kamu, Nabi nanti nak pakai apa? Ini persoalannya. Itu persoalan yang Nabi ajukan kepada lelaki yang minta selendang itu. Sedangkan Nabi berhajat pada benda itu, kenapa kau minta? Dan Nabi memang sikap dia pemurah macam tu, mesti dia bagi punya. Sebab ada di kalangan kita, contoh di kalangan kita ni ada yang macam tu kan. Pantang dengar orang susah, memang kita pergi bekerja berlelah lah. Bekerja berlelah, dia pergi cari bantuan. Sampaikan diri dia pun kadang-kadang tak ada benda tu. Pada dia pun tak ada benda tu, tapi dia suka melebihkan orang lain. Melebihkan orang lain. Tapi dengan syarat, orang kata keperluan anak isteri mestilah dijagalah. Tak gunalah kalau kita suka membantu orang lain, sedangkan keperluan ahli keluarga kita abaikan. Keperluan isteri, keperluan anak dan sebagainya, semuanya kita abaikan. Sebab apa? Kita nak menjaga kelebihan keperluan orang lain. Ini satu sikap yang tak baik juga. Ini tak betul juga kaedah dia. Tak betul juga. Yang penting maknanya keperluan diri kita, keluarga kita semuanya okey, tak ada masalah. Barulah kita beri bantuan kepada orang lain yang memerlukan. Memerlukan, dan kita cubalah usahakan sebaik mungkin untuk melaksanakan benda tersebut. Faham tak? Itu sebabnya kalau boleh, macam taman kita kan, macam taman kita ni, macam taman kita ada dana. Dana kita tabung kecemasan. Dana tabung kecemasan taman. Semaknanya kalau ada taman kita, ahli-ahli taman ini ada masalah kewangan, yang memerlukan kepada masalah kewangan, memerlukan penyelesaian segera, mana kita kena keluarkanlah duit tu, bagilah bantuan. Tapi dengan syarat sepakat semualah. Sepakatlah, maknanya setiap bulan kita menabung untuk tabung kecemasan itu, setiap bulan berapa, kan? Setiap bulan contohnya RM5, satu keluarga RM5. Jadi kalau kita ada 50 keluarga, dah berapa ringgit untuk sebulan itu. Tapi duit itu naklah digunakan dengan sebaik mungkinlah untuk kecemasan sahaja. Kalau bukan kecemasan, tak boleh kita bagi. Kan? Tabung kecemasan taman. Tabung kecemasan taman. Tabung kecemasan surau dan sebagainya. Contohlah. Baik. Jadi kita kembali pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Jadi hadis ni tuan-tuan menekankan satu akhlak yang sangat baiklah. Yang kita boleh mengambil contoh dan pedoman
daripada hadis ini untuk kita terjemahkan di dalam kehidupan kita. Dengan syarat keperluan kita naklah diuruskan dahulu. Jangan keperluan kita tak diuruskan. Kita lebih menguruskan keperluan orang di luar kita, bukan ahli keluarga kita. Jadi banyak yang berlakunya perselisihan rumah tangga ialah apabila seorang suami lebih mementingkan urusan di luar rumah, sedangkan dalam rumah pun tak selesai lagi. Kena uruskan secara baiklah. Kalau dalam rumah kita dah selesai keperluan tu, bolehlah kita uruskan. Sesiapa yang perlukan bantuan, pertolongan dan sebagainya, kita bagilah. Buat collection kan, collection ke buat tabung dan sebagainya. Yang paling mudah buat tabung lah. Sebab kalau kita buat collection on the spot kan, barulah tercari pun susah juga. Macam tu. Baik. Jadi hadis ni tuan-tuan, hadis diriwayat daripada Imam Bukhari, yang insya-Allah sikit sebanyak dapat kita jadikan pengajaran di situ. Dan satu lagi nak sebut pada kita ini tentang kain kapan tadilah. Ini wallah ma sa'altuhu li albisaha, dia kata. Demi Allah, aku tak minta benda tu daripada Nabi untuk aku pakai. Hanya saja aku minta supaya menjadi kapan. Jadi kemungkinanlah kain yang ditenun itu mungkin kainnya luas ataupun panjang ke lebar dan sebagainya. Tapi kalau kain tu kecil, macam mana nak jadikan kain? Tak boleh kan? Kain kecil tak boleh nak jadikan kain. Mesti kain tu kemungkinan besarlah. Besar saiz dia dan boleh digunakan untuk membalut akan tubuh jenazah. Dan kita dalam konteks kita ni, kalau orang lelaki ni paling tidak pun kain kapan dia berapa? 5 helai kan? 5 helai untuk lelaki, 3 helai untuk lelaki, 5 helai untuk perempuan. Betul tak? 5 helai untuk perempuan. Jadi lelaki paling tidak pun 3 helai lah. Kalau selendang ni saya tak tahulah saiz mana. Mungkin selendang ni besar lah, sehingga dia kata boleh jadikan kapan. Kalau kecil selendang ni tak boleh lah. Tak cukup lah menutupi akan tubuh badan dia. Dan kain kapan ni pun biasanya kalau diikat pun ni mesti dilebihkan. Mesti lebihkan. Kalau kepala tu dilebihkan kain dia. Kalau kaki pun dilebihkan. Sebab kita nak ikat bahagian kaki dan juga bahagian kepala. Kain tu lah. Kalau ngam-ngam saja tak boleh nak ikat. Mestilah dilebihkan. Betul tak? Kalau lelaki biasanya 3 helai, perempuan biasanya 5 helai lah. Macam tu. Baik, insya-Allah itu saja perbincangan berkenaan dengan hadis ini. Insya-Allah kita lihat sambungan kitab ni, muka surat berapa? Beriman pada Rasul, sudah. Part 1. Okey, jalan tak video ni jalan? Ada cawan tak ada cawan? Ada. Soalan 51. 59. Okey. Apakah perbezaan antara kitab dengan suhuf hari itu kan? Perbezaan antara kitab dengan suhuf. So, apakah perbezaan antara kitab dengan suhuf? Hari itu kita dah jawab dah. Antara yang sabit dalam Quran ialah penurunan suhuf kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa AS. Akan tetapi suhuf-suhuf itu tidak lagi dijumpai. Maka kita tidak mengetahui sesuatu tentangnya kecuali sebahagian yang ditunjukkan oleh ayat Quran tentang kandungannya. Seperti firman Allah Ta'ala itulah surah An-Najmi. Dan juga surah Al-A'la kan. Dalam surah Al-A'la itu sebab apa? Summa la yamutu fiha wa la yahya
qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nampak? Disebut perkataan suhuf. Sesungguhnya berjaya orang-orang yang telah menerima peringatan itu, berusaha membersihkan dirinya dengan taat dan amalan soleh, dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya, serta mengerjakan solat dengan penuh khusyuk. Tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan demikian. Bahkan kamu utamakan kehidupan dunia. Nampak? Banyak kalau kita ni mengutamakan kehidupan dunia berbanding kehidupan akhirat. Sedangkan kehidupan akhirat lebih kekal berbandingkan kehidupan dunia. Banyak manusia mencari kehidupan dunia yang tidak kekal, sedangkan kehidupan akhirat yang kekal tidak dipersiapkan bekalan dia. Kan? Ma indakum yanfadhu wa ma indallah baqin. Kan? Wa ma indakum yanfadhu. Barang yang ada pada diri kamu itu dia akan rosak, binasa. Wa ma indallahi baqin. Dan barang yang ada pada Allah kekal. Apa yang ada pada Allah kekal. Yang ada kita semua binasa, kecuali amal-amal soleh. Nabi SAW bersabda, mengiringi jenazah itu ada 3 perkara. Mengiringi jenazah itu ada 3 benda yang mengiringi. Pertama, harta dia, harta si mati. Yang kedua, keluarga si mati, al dia. Al ni keluarga lah, ahlun, ahli keluarga dia. Dan yang ketiga, iaitulah a'maluhu, amalan-amalan dia lah, amalan-amalan soleh. Ya, daripada 3 perkara tadi, kembali 2, tinggal 1. Kembali 2, tinggal 1. Mana ahli keluarga ni akan kembali ke rumah dia, meninggalkan jenazahnya dalam kubur. Kemudian harta-hartanya akan dibawa balik semula ke rumah. Kalau ada kereta ke, motor ke dan sebagainya, dia hanya mengiringi jenazah sampai ke kubur saja. Bila sampai ke kubur, harta yang kereta yang mewah, BMW ke, kan, Mercedes ke, Toyota ke dan sebagainya, kereta-kereta lah yang besar-besar, Wayfire ke, semua akan balik semula ke rumah. Kereta Wayfire tidak akan menemani dia masuk dalam kubur. Kereta hanya sampai ke, orang kata, tepi kubur ataupun tepi tanah kubur lah. Yang tinggal tu amalan. Amalan yang tinggal, yang menemani akan jenazah yang terdapat dalam kubur. Faham tak? Dalam dunia ni orang buat rumah yang, kadang-kadang orang buat rumah berlumba-lumba kan. Berlumba-lumba buat rumah yang mewah-mewah, rumah yang besar-besar. Harga sampai 1 juta, 2 juta harga sebuah rumah. Ada kolam renang, swimming pool dalam dia. Ada taman dalam rumah itu, kawasan rumah. Kan? Semua ada. Tapi bila kita mati, semua benda tu tinggal. Tempat kita yang tinggal tu dalam kubur tu itulah saiz dia, besar dia. Lubang kubur tu. Berapa kaki? Panjang berapa kaki, tinggi berapa kaki, lebar berapa kaki. Tinggi biasanya 6 kaki lah. 6 kaki, lebar dia berapa kaki. Itulah saiz yang tinggal lah kepada jenazah yang terdapat dalam kubur. Itu pun kena tanam dalam kubur tu. Ditimbus pula dengan tanah. Dah lah saiz lubang kubur tu macam tu besar dia. Kita tengok kalau saiz liang lahat. Besar mana saiz liang lahat? Kecil je, sempit saiz liang lahat ni. Itulah kat situlah kubur tadi. Jenazah tu disumbatkan. Saiz liang lahat tu. Dia liang lahat dia ada 2. Satu yang tengah-tengah. Satu yang liang lahat yang bawah tu. Kan? Kita kena tembuk. Itu pun kena ada kepakaran juga. Orang yang gali tanah kubur ni pun mesti ada kepakaran untuk menggali. Kalau tak ada kepakaran kan guntuh. Apa kaedah dia tak betul kan? Macam tu. Dia tengok tanah dia apa? Tanah keras ke tanah lembut? Kalau tanah keras tu boleh kita buat liang lahat. Kalau tanah lembut tak boleh nak buat liang lahat. Kita buat teraju tu. Kan? Tengah-tengah dia kita buat. Untuk kita nak letakkan jenazah tu.
Tapi kalau kubur berair pula macam mana? Kubur berair. Kalau kubur berair ni memang dia punya apa tu? Dia punya kotak tu kan? Kotak jenazah tu, keranda dia kan? Pun kena masukkan sekali lah. Sebab kubur dia berair. Kalau ke tempat kita ni, alhamdulillah lah kubur tak berair. Separuh tempat ni dia kubur dia berair. Kawasan-kawasan yang tepi laut kan? Dia dekat dengan laut. Kan? Kubur dia berair. Kita alhamdulillah lah kat sini. Baik, insya-Allah. Jadi dalam ayat ini Allah Taala sebut kan, bahkan kamu utamakan kehidupan dunia. Nampak? Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan dunia. Sesungguhnya keterangan-keterangan dinyatakan ini adalah disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, iaitulah kitab-kitab ataupun suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Nampak tak? Jadi maknanya kalau disebut di sini bahawa Nabi Musa dia bukan hanya sekadar menerima kitab Taurat, Nabi Musa juga menerima suhuf. Ada tak? Nabi Musa menerima 10 suhuf. Jadi Nabi Musa bukan hanya menerima kitab Taurat, dia juga menerima suhuf. Betul tak? Betul. Di belakang nanti ada. Di belakang ada lah. Suhuf tu lembaran kitab. Lembaran lah. Dia bukan macam satu kitab, tapi lembaran-lembaran macam ni je lah. Selai-selai je tu lah. Sama ada lembaran itu ditulis pada kulit binatang, sama ada ditulis pada kulit binatang ke, pada tulang ke, ataupun pada papan ke, ataupun pada batu ke. Pada batu pun ada juga ditulis. Sebab Nabi Musa ketika bermunajat di Bukit Tur Sina, kan dia buat balik kata luh tu, papan luh, papan yang tertulis kitab-kitab Taurat itu, isi-isi kandungan yang terdapat. Baik. Oleh itu kami wajib beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan suruh kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Dan antara kandungannya ialah hakikat agama yang disebutkan dalam Quran. Antara sebut ialah hakikat-hakikat agama-agama yang terdapat dalam muka bumi ini. Disebutkan. Dari segi perbezaan, bila disebut kitab, maka dia merujuk kepada kitab Allah, Al-Kutub Ilahiyah, iaitu kitab-kitab ketuhanan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi-nabi yang terdahulu daripadanya. Kitab Allah ialah kumpulan kalam Allah yang diwahyukannya kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya, yang mengandungi hukum-hukum hakam, ajaran-ajaran, nasihat-nasihat, wa'ad dan wa'id, janji baik dan janji buruk, khabar yang menggembirakan dan yang menakutkan, kan, balasan syurga, balasan neraka, dan kisah-kisah umat terdahulu purbakala, seperti kitab Taurat, kitab Injil, Zabur dan Quran dan sebagainya. Okey, nampak? Jadi dalam kitab-kitab ini pelbagai mesej yang disampaikan. Antaranya ialah tentang hukum hakam, tentang ajaran-ajaran, nasihat-nasihat, janji baik dan janji buruk, kabar-kabar yang menggembirakan, kan, balasan-pembalasan umat terdahulu yang engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh dalam Quran kan disebut kaum Nabi Lut alaihissalam, kaum Nabi Nuh yang dimusnahkan dengan banjir besar. Kemudian kaum apa lagi? Kaum Nabi Hud alaihissalam yang kena peti kan, peti dan buruh, dan mereka itu mati bergelimpangan. Ada kaum Nabi Saleh alaihissalam, kaum Nabi Saleh yang kaum Saleh ni yang bunuh unta mukjizat yang keluar daripada batu tu, kan mereka bunuh. Ni maknanya mereka telah mendapat balasan daripada Allah Taala hasil pada keingkaran mereka terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Suhuf ialah kalam-kalam Allah yang diwahyukan kepada
nabi-nabi dan rasul-rasul yang tidak dikumpul dan tidak dijadikan sebuah kitab yang khusus. Itu dia Syafadin. Suhuf ialah kalam Allah yang diwahyukan kepada nabi dan rasul-rasul yang tidak dikumpul dan tidak dijadikan sebuah kitab yang khusus. Dia hanya lembaran saja. Hanya merupakan beberapa lembaran muka surat. Seperti suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa alaihissalam. Cuma suhuf sekarang ini, batu sekarang ini tak lagi dijumpai. Dan kitab-kitab yang lama-lama pun banyak diubah. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur kan. So kalau ada pun, yang ori itu pun susah nak cari. Yang banyak itu ia telah diubah oleh ahli-ahli kitab lah. Orang pakar tentang kitab ni, Yahudi, Nasrani ni, mereka lah yang ubah-ubah. Dengan tangan-tangan mereka. Kemudian soalan 60. Adakah diketahui bilangan suhuf yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dan kepada siapakah lagi diturunkan suhuf selain Nabi Ibrahim dan Nabi Musa AS? Jawapannya, sebagai ulama menyatakan bilangan suhuf yang diturunkan ialah 100 suhuf. Masya Allah, 100 suhuf. Dan ada yang menyatakan sebanyak 110 suhuf. Mana dia? Diturunkan kepada Nabi Adam salam sebanyak 10 suhuf. Nabi Adam ada 10. Turunkan kepada Nabi Syih 50. Berapa dah? 60. Dia turun kepada Nabi Ibrahim 10 suhuf. Dah berapa dah? 70 kan? 70. Dia turunkan kepada Nabi Idris AS 30 suhuf. Berapa? 110. 100. Dia turunkan kepada Nabi Musa AS 10. 110. 110 lah. Menurut kaul yang muktamad, tidak diketahui bilangan yang sebenarnya suhuf yang nampak. Jadi ikut pada pendapat yang muktamad, tidak diketahui bilangannya berapa. Serahlah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lebih tahulah berapakah jumlah dia. Baik, siapakah Yahudi? Apabila disebut hada ar-rajul, apabila disebut hada ar-rajul, dia bermaksud orang itu kembali dan bertaubat. Nama ini menjadi kebiasaan bagi mereka yang berdasarkan kata-kata Nabi Musa AS. Inna hudna ilaika. Inna hudna ilaika. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepadamu. Mereka orang Yahudi adalah umat Nabi Musa AS. Kitab mereka ialah kitab Taurat. Kitab yang pertama diturunkan daripada langit. Ini bermaksud apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi lain sebelum itu bukanlah kitab. Malah dia dinamakan sebagai suhuf. Dalam kitab Asy-Syariah, oleh Al-Juri menyebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam dengan tangannya, menulis Taurat dengan tangannya, dan menciptakan syurga Adnan dengan tangannya. Ini menunjukkan bahawa Taurat mempunyai keistimewaan berbanding dengan kitab-kitab lain. Okey? Ini menunjukkan bahawa kitab Taurat ni punya kelebihan-kelebihan lah. Berbanding dengan kitab-kitab lain. Taurat mencakupi sifir-sifir kitab-kitab. Ia menyebutkan permulaan kejadian dalam sifir yang pertama. Dia macam sifir lah. Sifir ni macam juzuk-juzuk lah. Pecahan-pecahan kan. Quran pun ada kan dia punya tu. Quran pun ada dia punya pecahan-pecahan. Kita ada juzuk 1, juzuk 2 sampailah juzuk 30 kan. Antara setiap juzuk tu pun dia ada pecahan lagi. Antara setiap juzuk tu pun ada pecahan lagi. Kan? Juzuk pertama tu ada pecahannya, juzuk kedua tu ada pecahan lagi. Kemudian surah pula ada 114 surah. Quran lah. Quran ada 114 surah. Ada surah yang panjang dan ada surah yang pendek. Yang panjang ialah surah Al-Baqarah. Yang pendek ialah surah yang paling pendek surah apa? Inna a'tayna. Inna a'tayna kal kausar fasal rabbika manhar. Okey. Dan Quran yang diturunkan itu kan dianya disusun bukanlah berdasarkan kepada mana yang susun dahulu, mana yang turun dahulu. Quran yang disusun tu mulai daripada surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, lepas tu surah apa lagi? Sampailah surah Qul a'udzu birabbin nas kan.
Kan? Kalau ikut pada penurunan ayat tak sama. Ayat yang turun yang terus ialah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Itu ayat yang pertama turun. Kenapa ayat tu tak diletakkan di depan? Sepatutnya ayat yang turun dahulu mestilah diletak di depan. Dan ayat yang turun kemudian letak di belakang. Mana ayat yang turun kemudian? Al-yauma akmaltu lakum, itu ayat yang last sekali lah. Al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu dan aku redha Islam sebagai agama kamu. Kenapa ayat tu tak turun di last sekali? Tak disusun ayat di last sekali. Semaknanya ayat Quran ni disusun bukan berdasarkan kepada mana ayat yang pertama selalu diturunkan. Bukan. Tapi itulah ayat, itulah susunan yang telah pun ditentukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dia dah tentukan. Okey, ni surah pertama apa, surah kedua apa dan sebagainya. Apalah surah yang paling last sekalilah. Macam tu. Dan setiap surah tu dia ada bismillah. Setiap surah dalam Quran dia ada bismillah. Kecuali surah apa tu yang tidak ada bismillah. Ada satu surah tu ayat surah berkenaan dengan peperangan. Surah peperangan itu dia tidak ada bismillah. Surah At-Taubah. Insya-Allah Surah At-Taubah dia tidak ada bismillah. Okey. Kemudian ada surah mempunyai dua bismillah. Surah An-Naml. Surah An-Naml, surah semut tu dia ada dua bismillah. Satu bismillah pada permulaan surah. Satu bismillah pada pertengahan surah. Pada ayat yang ke-30. Ayat ke-30 berkenaan dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang mengutuskan surat kepada Ratu Balqis. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Surat ini daripada Nabi Sulaiman. Dan surat ini mengandungi bismillah. Ditujukan kepada Ratu Balqis. Okey? Jadi makna kat surah itu terdapat dua bismillah. Jadi kata ada sebagian ulama menyatakan bismillah yang tidak ada pada surah At-Taubah itu digantikan dengan bismillah yang terdapat dalam surah An-Naml itulah. Cuma persoalannya kenapa pada surah At-Taubah tidak ada bismillah? Kerana surah At-Taubah ni turunkan waktu peperangan. Sebab bila perang ni orang tak ada sebut bismillah dah. Macam tu. Bismillahirrahmanirrahim tak ada. Yang sebut pun mungkin bismillah aja. Sebab Ar-Rahman Rahim ni dia menunjukkan pada pengasih dan penyayang. Bila dalam peperangan orang tak ada pengasih penyayang dah. Tak? Dalam peperangan semua orang nak membunuh antara satu sama lain. Jadi tidak ada sifat pengasih penyayang masa tu. Itu sebabnya tidak ada bismillah pada surah At-Taubah. Jadi kita lihat pada yang tadi, Taurat mengandungi sifir-sifir. Sifir-sifir maknanya kitab-kitab. Ia menyebutkan permulaan kejadian dalam sifir yang pertama. Kemudian menyebutkan hukum hakam dan hudud, berita dan sejarah, nasihat dan zikir dalam satu-satu sifir. Mana pada sifir-sifir yang lain, mana disebutkan tentang hukum hakam. Hudud pun ada sebutkan. Berita-berita dan sejarah, nasihat dan zikir-zikir pun ada sebutkan. Dalam kitab Taurat. Semana dalam kitab Taurat ni hampir sama macam kitab Quran juga. Ada sebutkan. Allah juga menurunkan kepada Nabi Musa AS luh-luh. Luh-luh dalam bentuk ringkasan kandungan Taurat. Nampak? Luh-luh. Ketika Nabi Musa AS balik bermunajat di Bukit Tur Sina, dia dapati bahawa kaumnya telah pun menyembah patung anak lembu. Patung anak lembu yang dibuat oleh Samiri. Patung anak lembu kan? Jadi ketika Musa meninggalkan kaum dia sebelum tu, dia dapati kaumnya telah menyembah Allah Ta'ala. Bila balik dia tengok kaum dia tak sembah Allah Ta'ala lagi.
Mereka menyembah patung anak lembu dibuat oleh Samiri. Masa Nabi Musa balik, dia membawa luh-luh itu, papan-papan yang tertulis kitab Taurat. Ketika dia marah, tengok kaum dia menyembah patung anak lembu, maka dia campakkan papan itu ke tanah. Dia buang campaklah sehingga kan dia papan tu patahlah, pecah dan patah. Kan? Kemungkinan dia tak sedarlah apa yang dia buat masa tu. Dia tak sedar. Sebab apa? Dia marah pada kaumnya yang berpaling daripada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala menurunkan kepada Nabi Musa luh-luh dalam bentuk ringkasan kandungan Taurat. Ia mencakupi bahagian-bahagian ilmu dan amali. Allah Taala bersebut dalam Quran, dia kata wa katabna lahu fil arwah. Wa katabna lahu fil alwahi, dan telah kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh Taurat segala sesuatu yang sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Surah Al-A'raf ayat 145. Jadi luh, tuan-tuan, bermaksud kepingan daripada batu atau kayu yang tertulis padanya isi Taurat yang diterima oleh Nabi Musa AS sesudah bermunajat di Bukit Tursina. Nampak? Sesudah bermunajat di Bukit Tursina, dia buat balik papan tu. Kan ada orang menyatakan batu yang tulis kitab-kitab Taurat. Waktu tu dia angkat buat balik. Bila nampak kaumnya menyembah patung anak lembu yang dibuat oleh Samiri, dia hempaskan batu tu ke bawah. Mungkin dia tak sedar apa yang dia buat tu. Sehingga papan tu patah. Macam itulah. Lepas tu dia dah sedar tu, dia ambil balik. Dia cuba cantumkan balik lah. Macam tu. Sekadar itulah perbincangan kita pada pagi ini. Alhamdulillah. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Beriman kepada Rasul. Berapakah bilangan Nabi itu sekarang Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Saya buka soalan kalau ada pertanyaan. Ada? Copet benar tak ada tu. Dah sejuk dah ya. Biarlah deh. Tak ada soalan Tak ada? Ya, tak ada. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa ma'lam taqabbala wa rizqan halalan barakatan katsirah wa wasi'an fataya alim. Lawala qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahlana fil arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta fatihim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa qaffi 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana la rasulika la tuzina yaumil qiyamah innaka la tukhliqul mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu minkum.